Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi guys. Hari ini saya nak kongsi satu tips di map saya ni. Yang mana tentang cash flow lah. Cash flow iaitu jika cash flow negatif sampai bila-bila pun tak akan bertambah harta simpanan anda. Jika cash flow positif, anda bertambah kaya. Tahniah saya ucapkan kalau cash flow anda positif. Macam mana cash flow ni? Cash flow ni adalah cara kira dia adalah pendapatan tolak perbelanjaan. Jadi kita akan dapat cash flow kalau pendapatan kita lebih daripada perbelanjaan, maksudnya cash flow kita positif. Kalau perbelanjaan yang lebih daripada pendapatan, maksudnya kita cash flow kita adalah negatif. Saya bagi contoh ni. Pendapatan 5,000, perbelanjaan 5,000, lebih RM1. Cash flow akan jadi negatif RM1. Walaupun cash flow ni negatif RM1, ini kalau sebulan. Kalau 12 bulan, 1 tahun, dah tolak negatif RM12. Kita akan jadi hutang. Cash flow negatif ni akan jadi hutang pada kita. Sebab belanja dah lebih, mesti ada hutang. Kalau pendapatan 5,000, perbelanjaan 4,999, ada lagi baki RM1, dia akan jadi positif. Walaupun RM1, dia akan jadi positif. Dan kita akan boleh menyimpan dengan RM1 itu. Walaupun RM1 kita simpan 1 tahun, akan jadi RM12. Harap lagi 20 tahun, berapa? Dapatlah 200 lebih. Itu kalau RM1 lah. Walaupun RM1, dia akan sangat bermakna dan anda tak ada hutang. Kenapa penting benda ini? Saya nak bagi tahu. Kalau kita biarkan cash flow kita ni negatif, sampai bila-bila pun anda tak akan jadi kaya lah. Senang dia, tak dapat tambah simpanan lah. Kalau pendapatan anda, cash flow anda positif, InsyaAllah anda boleh tambah lagi. Lepas tu anda kena kira cash flow anda sama ada positif ataupun negatif. Dan seperti kata guru kewangan lah, pakar kewangan. Dia kata walaupun anda pendapatan 10,000 sebulan tapi perbelanjaan lebih, macam mana pun pakai formula apapun kira kewangan anda, dah tak berguna lah. Dah pakai formula apapun tak berguna. Kalau saya kata baik buang dalam tong sampah, semua formula tu dia tak akan dapat apa-apa lah. Sebab dia negatif. Jadi tak ada boleh apa-apa. Jadi bila negatif akan jadi hutang. Berkenaan dengan hutang pula, macam mana ramai yang tanya macam mana nak bebas kewangan, nak bebas hutang. Bebas hutang lah. Bebas hutang ni ramai memang sangat orang berhutang lah. Memang ada hutang yang baik, ada hutang yang tak baik. Tapi kalau kita nak bebas hutang ni, cara dia senang je. Bayarlah. Bayar dengan duit sendiri, bukan duit orang. Itu je caranya. Bayar hutang dan anda akan bebas hutang lah, dan jangan tambah lagi hutang. Macam mana nak supaya jadi positif kita punya cash flow ni, supaya tak jadi hutang, adalah kurangkan perbelanjaan. Perbelanjaan yang tak perlu jangan buatlah. Banyaklah yang tak perlu, boleh carilah Google banyak apa yang tak perlu, apa yang perlu, apa yang hendak, apa yang keperluan. Jadi kalau nak positif, nak aliran tu jadi baik, jadi kena jaga perbelanjaan dan ataupun tambah pendapatan. Banyak pendapatan boleh buat. Contohnya kalau saya jadi dealer emas public gold, boleh dapat pendapatan.
Kalau nak kurang pembelanjaan ni, senanglah. Kawal lah diri supaya tak boros. Kalau saya, macam mana saya kawal pembelanjaan adalah saya kawal pembelanjaan saya dengan saya menyimpan emas lah. Simpan emas, bila ramailah orang kata kalau simpan emas ni memang akan berjaya lah simpan dan kekal lah. Okay. Jadi kalau simpan 1 gram 1 bulan, 12 bulan dah dapat 12 gram. Bila tengok emas ni, dia akan rasa menyimpan. Bila tengok duit, rasa nak belanja. Itulah sebab utamanya bila perbelanjaan kita ni akan jadi lebih banyak daripada pendapatan. Dia akan jadi negatif dan akan menambah hutang lah kalau kita tak kawal. Saya kawal perbelanjaan saya dengan menyimpan emas je. Simpan dulu, baru belanja. Okay? Simpan dulu. Paling-paling pun 10%. Okay? 10% kena simpan. Simpan emas lah, buat simpanan emas. Okay? Okay. Dan saya ada bagi satu borang. Okay? Borang untuk analisa kewangan. Untuk kira cash flow anda ni, berapa anda dapat. Okay. Anda boleh dapatkan borang ni secara percuma. Boleh tengok cash flow anda ni negatif ataupun positif. Boleh kiralah tambah pendapatan, berapa pendapatan anda. Kalau kira untuk diri sendiri pun boleh, sekali dengan isteri pun boleh. Okay. Saya akan sediakanlah semua ni. Okay, benda ni percuma saja, boleh dapatkan nanti. Kemudian, okay, ini contoh cash flow negatif. Okay. Dia akan dapat cash flow negatif walaupun pendapatannya 67,000. Tapi sebab banyak komitmen, pinjaman kereta, pinjaman peribadi, saya nak bagi tahu awal-awal sini kepada anda, jangan sesekali buat pinjaman peribadi, personal loan. Okay. Personal loan ni dia akan jadi neraka wang kepada anda. Okay. Ramai pakar kewangan kata akan jadi neraka wang. Okay. Saya ambil kata-kata guru-guru pakar-pakar ni lah. Kata kalau diorang kata kalau diorang jadi menteri kewangan, diorang akan katakan syarat untuk buat personal loan. Okay, dia akan katakan syarat untuk buat personal loan. Itu kalau diorang lah. Kalau saya sendiri, kalau saya jadi menteri kewangan, saya kata tak payah buat personal loan. Okay, tak payah buat personal loan. Sangat bahaya untuk anda. Jangan sesekali. Okay. Hutang yang baik adalah hutang yang dapat keuntungan lah. Okay. Hutang contohnya rumah lah. Rumah, walaupun dia hutang kita bayar setiap bulan, tapi dia dah habis bayar, harga semakin meningkat, dia akan jadi pendapatan untuk anda lah dan boleh sewakan dan boleh tambah rumah baru lah. Itu je loan rumah, hutang yang boleh anda buat. Okay. Kalau nak buat personal loan untuk simpan emas pun, saya tak galakkan. Jangan sesekali personal loan, jangan. Simpan emas ni dia kena ada ilmu. Okay, ilmu. Saya nak bagi tahu simpan emas ni, duit lebih kalau tak guna dalam setahun, 2 tahun, memang duit simpanan lebih yang tak guna, simpan emas lah. Okay. 2-3 tahun akan dapat hasil dia lah, untung dia. Dan ilmu emas ni bukan dia kita nak fikir pelaburan nak untung cepat. Okay. Dia ada teknik, ada cara dia macam mana nak simpan emas ni dapat keuntungan. Dia bukan pelaburan ni atas kertas macam main saham, bukan begitu. Okay. Anda beli emas, kena dapat emas. Okay. Dan caranya paling senang nak dapat keuntungan dengan emas adalah anda buy low, beli rendah, sell high, jual harga tinggi. Beli harga rendah, jual harga tinggi. Itu saja keuntungan. Mana-mana pun anda jadi businessman pun nak untung, peniaga nak untung, beli rendah, jual harga tinggi. Itulah. Kalau simpan emas ni kita simpan saja, kita tak jual. Okay, kita simpan, beli harga rendah, nanti harga tinggi baru kita jual. Saya bagi contoh senang lah pada tahun 2000 ni, tahun sejarah dulu. Okay. Pada tahun 2000, harga emas RM35 saja, tuan-tuan. Okay.
RM35 saja 1 gram. Sekarang hari ini RM261 1 gram. Tengok berapa peningkatan di situ, okey. Ramai dah orang walaupun hanya beli 100 gram, dah simpan 2-3 tahun pun dah dapat hasil. Apalagi yang simpan berkilo-kilo. Kalau kita yang tak mampu ni, saya pun yang tak mampu ni, cuma simpan sikit-sikit lah, sikit-sikit. Dan lebih baik untuk simpan untuk anak daripada umur 1 minggu, dah boleh simpan emas. Dan sampai 20 tahun, insyaAllah akan meningkat harga tu. Tapi benda emas ni dia ada turun naik harga, tapi lama-lama dia akan menaik. Bukti dah ada. Kita tengok daripada tahun 2000 sampai tahun 2020, peningkatan dia sangat tinggilah harga dia. Kalau nak tunggu harga rendah, tak payah tunggu. Saya cakap jangan tunggu, mula sekarang simpan emas, dan beli dan simpanlah mula sekarang. Beli dulu, baru tengok, rasa dulu. Okay? Sebab dah ramai dah, dia akan, saya cakap beli dulu, tengok harga naik. Sekarang dia orang makin bertambah-tambah simpan emas. Okay? Itulah. Itu saja saya nak kongsi, dan saya akan bagi link untuk dapatkan borang Anissa ni, cash flow anda ni. Yang penting anda kena kawal perbelanjaan, pastikan cash flow anda positif. Dia positif, buat simpanan, okey. Tambahkan simpanan, insya-Allah. Dan akhirnya orang buat simpanan ni tak ada lain lah, nak jadi kaya lah. Okey, dan jadi kaya juga. Dan jangan lupa kaya yang baik hati dan dermawan. Okey. InsyaAllah itu saja saya nak kongsi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.